Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在我们读经听到之前，我们先一起低头祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan 我们在天上的父，我们感谢你， di mana di hari Ayah ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. 因为在今天的父亲节，我们可以一起来听你的话。 Bantulah kami untuk bisa memahami tentang kehormatan seorang ayah atau otoritas yang dimiliki oleh seorang ayah. 求主教导我们能够了解到父亲的尊严、父亲的权柄。 Dan ini sungguh-sungguh boleh dilakukan di dalam setiap keluarga dengan bijaksana yang daripada Tuhan. 并且呢，每一个家庭都可以遵行你的话，靠你而来的智慧。 Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们把这个信息的传讲完全交在你的手中，奉靠耶稣基督的名， Kami berdoa, amin. 我们祷告，阿门。 Saya mengucapkan selamat Hari Ayah di Hari Ayah Internasional pada hari ini. 在今天的国际父亲节当中，我想恭祝各位父亲节快乐。 Kiranya para ayah dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi ayah-ayah yang semakin menyenangkan hati Tuhan. 但愿不论你们在何处，你们都可以成为一个合神心意的父亲， Dan boleh menjadi berkat yang besar bagi anak-anak saudara. 并且呢，可以成为你们儿女们极大的祝福， Berkat yang besar bagi keluarga 成 saudara. 为你们家庭极大的祝福， Dan saudara menghasilkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. 并且呢，你们可以生出或者制造出一些敬畏神的这个后代。 Dasar daripada pemberitaan firman Tuhan dengan tema kehormatan seorang ayah saya ambil dari Efesus pasal 6 ayat 4. 那么我们的主题就是父亲的尊严，我们的经文取自于以弗所书第6章第4节。 Akan dibacakan sekali saja di dalam bahasa Mandarin oleh penginjil Mika. 你们做父亲的，不要诺儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。 Saudaraku, tema kita adalah kehormatan seorang ayah. 弟兄姐妹们，我们的主题叫做一位父亲的尊严。 Dan kita tahu bahwa kehormatan seorang ayah itu tidak bergantung kepada apakah sang ayah punya uang ataukah tidak punya uang. 那么我们知道，一位父亲的尊严呢，不在于他这位父亲有没有钱。 Kehormatan seorang ayah juga tidak bergantung kepada apakah ayah itu punya pendidikan yang tinggi ataukah rendah pendidikannya. 一位父亲的尊严也不在于他有没有一个很高的学位。 Kehormatan seorang ayah juga bukan bergantung kepada posisinya penting atau tidak di masyarakat dan di gereja. 因为父亲的尊严也不在于他在教会或者在社会是否拥有一个很高的地位。 Tetapi kehormatan seorang ayah itu didasarkan kepada otoritas yang Allah berikan kepada dia. 因为父亲的尊严呢，就是根据上帝所赐给他的这个权柄， Kehormatannya diberikan oleh Allah sendiri. 上帝亲自赐给他这个尊严。 Jabatannya dan fungsinya sebagai seorang ayah dimiliki oleh karena pemberian Allah itu sama seperti Tuhan memberikan otoritas kepada seorang presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya. 因为父亲的尊严，因为父亲的角色，就如上帝所赐给一位总统的这个权柄来执行他的这个角色和功能， Sehingga walaupun seorang ayah itu semakin hari semakin bertambah tua 以至于呢，虽然一位父亲一天比一天越来越老， dan sudah tidak bisa berbuat banyak lagi, 他已经不能做什么了， kehormatan itu tetap dia miliki. 他的尊严仍然存在， Karena itu diberikan oleh Allah. 因为这个是上帝亲自赐给他的。 Saudara sebagai seorang ayah memiliki kehormatan karena Allah memberikan otoritas atas keluarga saudara. 弟兄姐妹们，如果你们今天拥有一位父亲，他是神所设立的，他有一个尊严，因为上帝赐给他这个尊严。 Otoritas atau kuasa saudara bukan terletak kepada keuangan saudara. 那么你们的尊严不是在于你们的权柄或者你们的钱财。 Banyak orang beranggapan bahwa ayah berkuasa karena dia yang atur uang. 那么很多人认为父亲有权柄，因为他管理钱财， Karena dia yang memiliki uang dan memberikan kepada istri dan 因 anak-anaknya. 为他有钱，并且把钱分给他的太太，分给他的孩子们。 Saudara, Alkitab tidak mengatakan hal yang seperti itu. 圣经没有这样子教导我们。 Ayah memiliki kuasa bukan karena uang dalam kontrol dia. 那么上帝
赐给这位父亲这个尊严、这个权柄，不是因为他 tapi 有钱， karena Allah yang memberikan kuasa itu. 因为上帝亲自要给他就给他。 Saudaraku, besarnya kehormatan seorang ayah ini dinyatakan oleh Alkitab 那么圣经告诉我们，一位父亲的尊严有多大？ dengan mengatakan dalam Efesus 6 ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. 在第6章第2节以弗所书那边，保罗说到你要孝敬你的父母亲。 Perintah kepada anak-anak untuk menghormati orang tua ini sama dengan perintah seorang hamba untuk mentaati tuannya. 那么上帝赐下这样子的命令给孩子们，就像上帝他赐给命令要这个奴仆顺服或者敬重他们的主人。 Jadi perintah ini adalah tunduknya seorang hamba kepada tuannya dan bukan tunduknya istri kepada suami. 所以这样子的一个解命呢，意思就是说，像一个仆人顺服他的主人，像妻子顺服丈夫一样。 Ini berarti ketaatan anak kepada orang tua merupakan sebuah ketaatan yang mutlak. 这意思就是说，孩子要顺服父母亲，这是一个绝对。 Seorang anak menghormati orang tuanya bukan karena dia begini, dia begitu. 孩子顺服父母亲，不是因为父母亲这样，父母亲那样。 Tapi apapun kondisi daripada orang tuanya, dia mesti menghormati orang 他 tuanya. 们的父母亲的情况无论如何，做孩子的应该孝敬父母。 Bukan karena orang tua itu sudah semakin hari semakin tua dan pikun dan kemudian mengecewakan, lantas tidak dihormati lagi. 我们不能因为父母亲一天比一天越来越老，他们开始健忘，他们更加的软弱，所以我们就不再尊敬他们，不能这样子。 Bahkan seorang ayah yang sudah terbaring di ranjang dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kehormatan itu tetap dia miliki. 甚至一位父亲，虽然他已经躺在病床上一无所能，他仍然拥有这个尊严， Oleh karena kehormatan itu diberikan oleh Allah. 因为上帝亲自把这样子的尊严赐给他。 Inilah kehormatan seorang 这 ayah. 个是一位父亲的尊严。 Kenapa Allah memberikan otoritas atau kehormatan itu kepada seorang ayah? 为什么上帝把这样子的尊严赐给父亲呢？ Karena tanpa sebuah otoritas dalam sebuah keluarga, 因为如果在一个家庭里面没有这样子的权柄， maka akan terjadi kekacauan atau anarkis dalam keluarga 那 itu. 么在家庭里面就会暴乱。 Tetapi saudaraku, tentu saja bahwa otoritas yang diberikan kepada seorang bapa itu jangan disalahgunakan. 可是当然，上帝所赐给一位父亲的这个权柄不能滥用。 Firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati 神 anak-anak. 的话在以弗所书第6章第4节告诉我们说：“你们做父亲的不要诺儿女的气。” Mengapa anak-anak marah kepada orang tua, khususnya kepada ayahnya? 为什么儿女们生气老人家，特别是生气父亲呢？ Karena banyak ayah yang menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan otoritasnya. 因为有许多的父亲他们滥用权柄。 Tuhan memberikan otoritas kepada seorang ayah, tapi bukan otoritas yang tanpa batas. 上帝赐给一位父亲有权柄，可是这并不是一个无限量的权柄。 Seorang ayah mesti memakai otoritasnya itu dengan bijaksana dan jangan sampai menyalahgunakan otoritas 一位 itu. 父亲他必须很有智慧的来使用他的这个权柄，不能滥用，也不能误用。 Firman Tuhan tidak mengizinkan disiplin keras yang berlebihan. 那么神的话不允许我们这个使用这个暴力来管教孩子。 Firman Tuhan tidak mengizinkan tuntutan keras yang tidak beralasan. 那么神的话也不容许我们这个没有理由的来要求别人。 Sebagai seorang ayah, kita tidak boleh merendahkan anak kita. 作为一个父亲，我们不能够轻看我们的孩子， Kita nggak boleh menekan akan anak kita. 我们不能够欺压他们。 Dan anak-anak meskipun mereka diharapkan, dituntut untuk mentaati orang tua mereka. 那么虽然上帝也要求做孩子的来顺服、来孝敬他们的父亲， Tetapi mereka tidak boleh dimanipulasi atau dihancurkan. 但是做父亲的不能滥用他们，也不能利用他们。 Firman Tuhan saya kira berulang-ulang mengatakan, hai bapa-bapa, jangan sakiti hati anakmu. 神的话屡次警戒做父亲的不要挪儿女的气，也不要伤他们的心， Jangan bangkitkan amarah di dalam hati mereka. 不要挪他们的气。 Istilah amarah dalam ayat ini itu adalah satu kemarahan yang diprovokasi. 那么在这一节经文提到的所谓的气，是有
人耸动他们的一种气， Sebuah kemarahan yang dipicu oleh karena menyalahgunakan wewenang. 因为父亲滥用权柄，因此他们生气。 Dan kemarahan itu kalau tidak segera diatasi, itu akan membuat iblis mengambil kesempatan dan semakin merusak hubungan antara ayah dan anak. 那么，如果这样子的一个怒气没有马上解决的话，这个就给魔鬼留地步，魔鬼就会使用来破坏父子之间的关系。 Apalagi kalau kemarahan itu sudah dipupuk sejak dia kecil bahkan sampai menikah. 更何况呢，如果从小他已经隐藏这样子的气，隐藏到他结婚的时刻， Dan itu nggak pernah dibereskan, 然后也没有解决过， maka kemarahan itu akan terus memuncak dan terus akan membuat anak itu marah dan kecewa kepada 那么 papanya. 这样子的怒气呢，一天比一天会更大，以至于孩子非常的生气父亲。 Hal yang perlu dilakukan oleh seorang ayah bukan membuat anaknya marah dengan otoritasnya, 那么父亲该做的一件事情，不是以他的权柄来诺孩子的气， tetapi membuat anak kita bertobat. 乃是要教导我们的孩子悔改。 Mereka bertobat karena melanggar kasih kita. 他们悔改，因为看到我们的爱； Mereka bertobat karena mereka tidak menghormati Tuhan. 他们悔改，因为他们不尊敬上帝； Mereka bertobat karena menyia-nyiakan hidup mereka. 他们从他们花时间、浪费时间的这个罪恶悔改。 Sekali lagi ada banyak sekali kerusakan yang terjadi pada anak-anak yang sudah dewasa pada hari ini. 我们看到今天有很多孩子长大之后，他们这个破坏了。 Oleh karena kita sebagai orang tua salah memakai otoritas ketika mereka masih kecil. 因为我们做父母亲的，当他们还小的时候，我们误用我们的权柄。 Otoritas yang tidak digunakan itu akan menghancurkan anak kita. 那么我们没有好好的使用我们的权柄，就会破坏我们的孩子。 Tapi otoritas yang salah digunakan juga akan menghancurkan anak kita. 但是如果我们误用我们的权柄，这同样也会毁坏他们， Dan itu akan dibawa sampai mereka dewasa dan sampai mereka 并 menikah. 且这样子的一个后果呢，是长久的，直到他们长大，直到他们结婚，都还存在这 Sudah 样子的一个后果。 hati-hati dengan wewenang yang Tuhan berikan kepada para ayah. 弟兄姐妹们，你们要非常的谨慎，要非常的好好的这个使用上帝所赐给 Jangan 父亲的权柄， memakai wewenang saudara untuk bertindak sewenang-wenang. 千万不要使用上帝所赐给你们的这个权柄， Tapi pakailah otoritas Lanyong di mata saudara Tuhan. untuk mendidik, untuk mengajar, mendisiplin, dan 但是 menasehati. 你们要使用你们的权柄来管教，来警戒他们。 Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. 那么神的话在以弗所书第6章第4节说到， Ada 3 kata yang penting yang kita mesti perhatikan dari bagian ini, 那么在这一节经文里有3个很重要的词句，我们必须好好的注意。 yaitu didiklah, ajaran, dan nasihat. 第一就是这个教导、教训、警戒和养育， Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 要在神或者在主里面教训和警戒他们。 Apa sih artinya kata didiklah? 什么叫做教训呢？ Saudara, kata didiklah ini dipakai juga dalam Efesus pasal 5 ayat 29. 那么这一节经文这一句话也出现在以弗所书5章29节， Di mana di sana dikatakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 这边说到从来没有人恨恶自己的身子，总是保养护惜，正像基督待教会一样。 Jadi mendidik anak-anak kita berarti sama seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaat. 所以我们教训我们的孩子，这就等同于耶稣基督教训教会一样。 Bagaimanakah Kristus mengasuh dan merawat jemaat? 那么耶稣基督他如何来教训这个来养育、来顾惜这个教会呢？ Bagaimanakah orang tua khususnya ayah mengasuh dan merawat anak-anaknya? 那么作为一个父亲，他应该如何来照顾、来教训他的这个孩子们呢？ Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 那么神的话很清楚告诉我们，是在主里面或者按照主的教训。 Jadi kalau diterjemahkan Efesus 6 ayat yang keempat tadi itu akan berbunyi seperti ini. Didiklah, asuhlah,
rawatlah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 所以以弗所书第6章第4节这边的意思就是说，我们要在主里面教训、警戒、养育他们。 Saudara, kata ajaran dan nasihat kadang-kadang memiliki satu arti yang sama. 那么教训和警戒有的时候拥有同样的意思。 Kalau kita mengatakan saya mengajar anak saya dan saya menasihati anak saya, maknanya itu bisa sama. 如果说我要教导、我要警戒我的孩子，这意思是一样的。 Mengajar adalah menasihati, menasihati adalah mengajar. 教训就是警戒，警戒就是教训。 Tetapi di dalam ayat ini dua kata ini memiliki makna yang berbeda. 可是在这一节经文里面呢，这两个词拥有不一样的这个意义。 Saudara, kata ajaran dalam nas ini mengandung dua makna. 那么教训在这一节经文呢，拥有两个意思。 Yang pertama merujuk kepada memberikan ajaran, pengajaran. 第一就是教导的意思。 Jadi orang tua khususnya ayah mesti menjadi guru agama bagi anak-anak mereka. 所以做一个父亲必须成为孩子的这个信仰或者宗教老师。 Seorang ayah mesti menjadi pengkhotbah bagi anak-anak 那么 mereka. 做一位父亲一定要成为孩子教导神的话给孩子听。 Mengajarkan siapa itu Tuhan, siapa itu Kristus, menuntun mereka kepada pengenalan relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. 那么教导孩子谁是上帝，谁是基督，让他们更加的认识上帝，更加的认识基督。 Saudara, pada waktu mereka kecil kita memberikan ajaran-ajaran nilai moral itu. 那么当他们很小的时候，我们就把这样子的真理教导给他们。 Tapi pada hari ini ketika mereka sudah dewasa, 但是当他们长大了， mereka tetap membutuhkan akan ajaran dan nasihat dari orang tua. 他们仍然需要我们的教训，仍然需要我们的这个警戒。 Karena kita dalam perjalanan hidup kita semakin memiliki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan, pengenalan yang lebih dalam dengan 因 Tuhan. 为我们一天比一天，我们对于神的认识越来越深，我们跟神的关系也越来越深。 Dan apa yang kita ketahui, yang kita sudah pelajari selama bertahun-tahun sebagai seorang Kristen ini, 那么我们作为一个基督徒，这么多年所学的东西， di dalam masa tua kita ini itu dibutuhkan oleh anak kita yang sudah dewasa untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dari 那 kita. 么在我们年老的时候，当我们孩子长大的时候，他们就非常的需要这样子的一个教训。 Jadi fungsi ini tetap kita lakukan. 所以这样子的一个角色，这样子的一个功能，我们仍然要这个完成。 Tapi yang kedua, kata ajaran juga mengandung makna hajaran, hukuman atau disiplin. 但是教训的第二个意思，也是就是说管教。 Surah Ibrani 12 ayat yang ke-7 mengatakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 希伯来书12章第7节，你们所忍受的是神管教你们。 Amsal 23 ayat 13 sampai 14 berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. 箴言书23章13到14节说：“不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死；你要用杖打他，就可以救他的灵。” Dan Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan itu melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. 箴言书22章15节告诉我们：愚梦迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶出。 Saudaraku, ada banyak sekali kerusakan yang mengerikan yang diberikan oleh Alkitab sebagai contoh dari orang tua yang tidak mendisiplin 圣经里 anak-anaknya. 面列出很多可怕的这个例子，看到当一个父亲没有好好的管教孩子所造成的一个结果。 Daud memanjakan Absalom dan memberikan contoh yang buruk kepadanya dan akibatnya begitu tragis. 大卫他宠爱亚撒龙，以至于呢，我们看到有非常这个悲哀的结果。 Eli gagal mendisiplin anak-anaknya sehingga mereka mencemarkan nama Imam Eli. 以利他没有好好的管教自己的孩子，以至于我们看到他的2个孩子侮辱了他的名， Dan itu mendatangkan kekalahan yang besar bagi Israel. 这也导致以色列人这个打败仗。 Ishak memanjakan Esau pada waktu ia sudah tua, sudah lanjut usia. 以撒老的时候，他宠爱以扫； Sedangkan istrinya itu memanjakan Yakub ketika Yakub sudah dewasa.
当雅各长大之后，这个以撒的太太就是利百加宠爱雅各。 Dan akibatnya kakak dan adik bermusuhan. 我们看到结果，两个兄弟争吵， Rumah tangga terpecah belah. 他们的家庭分裂。 Daud, Eli dan Ishak tidak mengikuti cara Allah mengajar umatnya. 大卫、以利、以撒没有照着上帝管教他百姓的这个方法。 Allah mengajar umatnya itu dengan ajaran tapi juga dengan disiplin. 那么上帝他教训，他也管教他的百姓。 Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 希伯来书12章第5、第6节告诉我们：你们又忘了那劝你们如同儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所受纳的儿子。 1 Korintus 11:32 juga berkata hal yang serupa, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia 哥林 ini. 多前书11章32节也说同样的话，告诉我们说：我们受审判的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。 Anak-anak selain membutuhkan pengajaran, mereka membutuhkan disiplin. 孩子们需要我们的教导，他们也需要我们的管教。 Tapi hal yang terakhir yang mereka sangat butuhkan adalah nasihat. 最后，他们所需要的就是劝勉。 Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4b dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 在主的教训和警戒养育他们。 Orang tua mesti selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. 那么，作为一个父母亲，要时时刻刻劝勉。 Sejak mereka kecil, mereka butuh nasihat. 从小的时候，他们就需要了。 Ketika mereka remaja, mereka butuh nasihat. 他们少年的时候，他们需要 Ketika 劝勉。 mereka sudah pemuda, mereka butuh nasihat. 当他们长大成人之后，他们也需要这样子的劝勉或者 Dan 警 bahkan 戒。 setelah mereka menikah, mereka tetap butuh nasihat. 那么他们结婚之后，他们仍然需要这样子的警戒。 Jadi maksud daripada ayat ini ketika mengatakan didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 所以这节经文，当他说到在主的教训和警戒养育他们的时候， Adalah kita mesti mengasuh mereka, merawat mereka dengan pengajaran, dengan disiplin, dan dengan nasihat-nasihat di dalam Tuhan. 意思就是说，我们要用真理，我们要教训，我们要警戒，用这样子的方法来养育他们。 Ada 3 kata yang sangat penting sekali dalam bagian ini. 在这里呢，有3个很重要的话， Ajar, disiplin, dan nasihati. 就是养育、教训、警戒。 Dan ketika kita mengajar, ketika kita mendisiplin, dan kita menasihati, lakukan semuanya itu di dalam Tuhan. 当我们养育、当我们教训、当我们警戒的时候，我们要在主里面做这件事情。 Saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat bagian terakhir, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 请注意第4节的下半节说到，在主的教训和警戒养育他们。 Maksudnya adalah di belakang para orang tua yang mengajar, yang mendisiplin anak-anak mereka, yang menasehati anak-anak mereka, itu berdiri Tuhan sendiri. 意思就是说，当一位父亲或者做父母亲的养育、教训、警戒他们的孩子的时候，他们背后有上帝。 Jadi perhatian dari orang tua bukan hanya kepada anak-anak akan tunduk kepada otoritas saya, tapi melalui ajaran, melalui disiplin, melalui nasihat, anak-anak akan tunduk kepada Tuhan. 所以呢，父母亲管教孩子、教训孩子的这个焦点，不只是让他们听从、受那父母亲的这个权柄，而是让他们能够更加的认识上帝。 Nah, ketika firman Tuhan berkata di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, itu artinya ajaran kita adalah ajaran Tuhan.
当神的话说在主的教训和警戒，意思就是说我们的教训是上帝的教训。 Nasihat yang kita berikan adalah nasihat dari firman 我 Tuhan. 们所赐给他们的警戒，所赐给他们的这个训话是从神而来的。 Bukan dari budaya-budaya yang kita berikan nasihat-nasihat itu. 我们不是从我们周边的这个文化、世界的文化取的这个教义来教训他们， Tetapi kita menasihati dengan kebenaran firman Tuhan. 我们是用神的真理来教训他们。 Dan anak kita butuh nasihat kita, bahkan sampai kita tua, sampai kita di ranjang pun mereka butuh nasihat kita. 直到我们年老，直到我们躺在病床上，他们仍然需要我们的警戒。 Tapi nasihat itu akan bijaksana, akan menjadi berkat bagi mereka, akan merubahkan mereka kalau nasihat itu diberikan di dalam Tuhan. 但是呢，我们的警戒将要成为他们的祝福，将要带给他们极大的祝福。如果我们在主里警戒他们， Oleh karena itu, saudaraku, jangan berhenti membaca Alkitab. 所以弟兄姐妹们千万不要停止读圣经， Jangan berhenti merenungkan firman 千 Tuhan. 万不要停止思考神的 Karena 话， walau itu berguna bagi kita dan juga berguna bagi anak-anak kita. 因为呢，那对我们有用，对我们的孩子也有用。 Kalau kita sudah tidak bisa membaca, kita dengarkan kebenaran firman 如 Tuhan 果今 itu. 天我们已经不能听神的话了，我们就听神；不能读，我们就听神的话。 Senjata utama kita bahkan sampai kita tua untuk anak-anak kita adalah pengajaran-pengajaran Kristus. 我们直到年老该尽的一个本分，就是耶稣基督的教导。 Mengapa hal seperti ini dituntut dari seorang ayah? 那么，为什么上帝要求一位父亲做这件事情呢？ Mengapa seorang ayah harus mengajar, mendisiplin, menasehati anak-anaknya di dalam Tuhan? 为什么一位父亲他必须警戒、教训，在主里教训和警戒孩子呢？ Jawabannya sederhana, karena kebapaan kita berasal dari satu Allah dan Bapa kita semua. 那么答案非常的简单，就是我们父亲的这个子分来自同一个天上的父亲。 Dan karya penebusan Kristus bertujuan membentuk satu keluarga Allah yang multinasional dan multikultural. 并且主耶稣基督救赎的这个工作，他的目的就是要建造一个合乎神心意、跨越这个种族的一个神的家庭。 Sehingga kita sebagai ayah, ketika kita lakukan bagian kita dalam unit yang sangat kecil dalam keluarga, 那么我们作为父亲，我们就在最小的一个单位来尊重我们的这个本分。 maka ketika digabungkan dengan seluruh keluarga Kristen akan terbentuk sebuah keluarga besar di dalam Tuhan. 那到最后，当每一个基督徒家庭结合的话，我们就可以制造出一个神极大的家庭， Yakni orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. 就是活在主里面的人。 Saudaraku, Allah Bapa sangat peduli dengan anak-anak saudara. 那么天父上帝非常的关心你们的孩子， Allah Bapa ingin supaya mereka itu dinasehati, diajar di dalam 天 Tuhan. 父上帝非常渴望看到你们好好的教训，好好的警戒你们 Oleh 的孩 sebab 子。 itu marilah kita sebagai ayah dimanapun kita berada. 那所以，我们作为父亲，不论我们在何处， Jadilah Bapa yang sungguh peduli kepada anak kita, bahkan sampai mereka kapanpun selama kita hidup, kita peduli dengan anak kita. 无论我们活到多久，我们都要仍然关心我们的孩子。 Kita siap memberikan ajaran, memberikan nasihat-nasihat di dalam Tuhan. 那么我们在主里教训，在主里警戒他们。 Saudara, pada hari ini merupakan Hari Ayah Internasional. 弟兄姐妹们，今天是国际父亲节， Mari kita memperbaiki kembali cara kita memperlakukan anak kita. 我们再一次来调整、来更改我们对待孩子的这个方法。 Sebagai seorang ayah, saudara punya otoritas, punya wewenang, punya kehormatan yang diberikan oleh Allah. 那么作为一个父亲，你们拥有上帝所赐给你们的尊严，上帝所赐给你们的这个权柄， Dan kita memiliki kehormatan itu sampai kita tutup usia. 直到我们年纪老迈，这个甚至死的时候，我们仍然拥有这样子的一 Kalau 个尊 selama 严。 ini kita mungkin gagal memakai akan otoritas itu. 如果我们这一来都没有好好的使用上帝所赐给我们的权柄， Pada waktu anak kita masih kecil, kita tidak mendisiplin, mengajar, menasihati mereka. 当他们还小的时候，我们没有好好的教训，没有好好的警戒他们， Kita mungkin sibuk dalam pekerjaan kita. 我们也许
这个把时间花在我们的工作上。 Dan kita melihat sebuah hasil yang buruk pada saat ini. 那么今天我们看到一个不好的结果， Kita datang minta ampun kepada 我 Tuhan. 们来到上帝面前求神赦免我们 Karena 认 kita 我们的 lalai 罪， memakai otoritas itu dulu. 因为我们忽略了使用这个权柄， Kita tidak mengajar di dalam Tuhan, tidak menasehati dalam 我 Tuhan. 们没有在主里教训和警戒我们的孩子， Tapi kita jangan putus asa. 但是我们不要失望， Kita masih bisa berdoa bagi anak 我们 kita. 还是可以为我们的孩子祷告， Kita masih bisa menasehati mereka pada hari 我们 ini. 今天还可以仍然警戒他们， Dan Roh Kudus akan merubahkan hidup mereka. 圣灵将会改变他们的生活。 Tapi kalau selama ini kita salah memakai otoritas 但 kita, 是如果我们这一来，我们滥用，我们甚至误用我们的这个权柄， sehingga anak saudara pada hari ini marah kepada saudara, 以至于你们的孩子今天生气你们， dia kecewa kepada saudara, 他对你们感到非常的失望， dia benci kepada papanya. 他恨他的父亲， Saudara minta ampunlah pada Tuhan. 你就来到神面前认罪， Saudara salah memakai wewenang saudara selama ini. 因为你滥用，你误用了你的权柄。 Saudara mesti dengan rendah hati datang kepada anak saudara. 你要谦卑的来到你的孩子面前， Hasil daripada anak itu hari ini itu karena kegagalan kita, karena salah gunakan otoritas pada waktu mereka kecil. 你今天孩子的这个景光，就是因为他小时候你滥用，你误用你的权柄。 Kita datang dengan rendah hati, kita pulihkan kembali apa yang sudah 我 rusak. 们谦卑的来到他的面前，我们重新恢复 Kita 之 minta 间的关 pertolongan 系。 daripada Allah Roh 我们 Kudus. 求圣灵上帝的帮助， Dan kasih Kristus yang menguasai kita, membawa kita datang kepada 并 anak 且 kita. 基督的爱会带领我们到我们的孩子面前。 Kiranya di hari ayah ini, 但愿在今天的父亲节里面， hubungan yang rusak kita kembali pulihkan. 那么毁坏的关系重新被修复。 Kita lakukan semuanya di dalam kasih 我 Tuhan, 们在主基督的爱里面来做这件事情， di dalam kuasa Tuhan. 在主的能力里面， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主，我们为你的道而献上感谢。 Tolonglah kami Tuhan kalau kami sudah melakukan sebuah kerusakan 主，如果我们误用权柄，求你赦免我们。 terhadap anak kami ketika mereka masih kecil. 我们没有好好的管教我们的 Kami 孩子， mungkin tidak memakai otoritas kami, 我们没有用我们的权柄， atau kami salah memakai otoritas itu. 或者我们滥用权柄， Hingga hidup mereka ya Tuhan menjadi satu kehidupan yang mengecewakan hati Tuhan dan hati kami. 因此他们成为一个使你失望、使我们失望的孩子。 Kami sungguh memohon pengampunan daripada Tuhan. 主啊，求你赦免我们。 Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan agar dengan kekuatan, kuasa dan kasih Tuhan kami dapat kembali memulihkan hal yang rusak ini Tuhan. 靠你赐给我们的力量，我们能够再次恢复这个关系。 Hubungan dengan anak kami yang mungkin telah rusak bertahun-tahun lamanya. 可能我们跟孩子的关系已经毁坏了，已经破坏了很多年了。 Kami mungkin marah dengan anak kami ya Tuhan, 可能我们生气我们的孩子， karena mereka memberontak kepada kami. 因为他们反抗我们， Atau anak kami marah kepada kami ya Tuhan, 或者因为可能我们的孩子也生气我们， karena kami salah memakai otoritas 因为 kami. 我们误用我们的权柄。 Kami sungguh memohon pertolongan-Mu agar di dalam kasih Tuhan dan kuasa Tuhan ini kembali dipulihkan. 我们求你怜悯我们，靠你的爱，靠你的能力，我们要修复这个关系。 Dan kami rindu anak cucu kami tidak mengulangi hal yang 我 sama. 们渴望我们的孩子、我们的孙子不重复同样的事 Hingga 情， kami boleh memiliki keturunan-keturunan yang takut akan 因此 Tuhan. 我们可以拥有一个敬畏你的后裔， Keturunan yang bertumbuh di dalam ajaran, di dalam disiplin dan nasihat Tuhan. 那么在你的教训、在你的警戒里面成长的一个后裔。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。